Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada 1BM terbaik pada 5 orang, iaitu Sifina binti Bujang, Angeline Marlin anak Banadik, Muhammad Sukaria Muhammad Rozi iaitu saya sendiri, Muhammad Hafiz Sofi bin Uthman dan juga last sekali Muhammad Aris Najmi bin Syahudin. Hari ini kami akan bentangkan yang bertajuk teori metafizik iaitu Judaism. Isi kandungan terbahagi pada 6 bahagian iaitu pengenalan, definisi, sejarah perkembangan, tokoh terkenal, impak kepada tamadun manusia dan last sekali adalah rujukan. Seterusnya. Pertama sekali adalah pengenalan Judaism. Judaism adalah agama yang ditubuhkan dalam milenium pertama BC di kalangan suku Yahudi. Kepercayaan ini dianggap salah satu kepercayaan monoteistik pertama. Judaism secaranya beransur-ansur terbentuk daripada kepercayaan suku dan pengaruh ketara Zoroastrianisme. Judaism dapat bertahan sebagai agama sebahagian besarnya disebabkan oleh fakta bahawa ia mempunyai tradisi bertulis yang stabil. Buku suci pertama orang Yahudi adalah Taurat atau sebaliknya disebut Pentateuch Musa. Ia akan menggambarkan penciptaan dunia mengikut tradisi puak-puak Yahudi, sejarah orang-orang Yahudi dan hubungan mereka dengan Tuhan, dan juga memberikan undang-undang baik agama dan sekular yang mengikat mereka yang menganut agama. Wakil Judaism menganggap Taurat sebagai teks yang diberikan dari atas. Namun ahli-ahli sejarah moden menganggap teks-teks ini sebagai buah buruh dari banyak generasi penulis yang disahkan oleh kehadirannya dalam teks mentafsirkan realiti dari periode sejarah yang berbeza. Seterusnya. Torah ditambah dengan teks-teks yang ditunjukkan kepada para nabi dan hagiographes yang terdiri daripada mazmur, perumpamaan dan buku kerja. Secara umum, tulisan suci Yahudi dipanggil Tanakh dengan komponen tekstualnya. Tanakh hampir sepenuhnya konsisten dengan Perjanjian Lama. Pada abad ke-2 Masehi, Tanakh didukung oleh Talmud, koleksi norma agama dan hukum agama Yahudi. Dalam kedua-dua kitab ini menjadi asas teoretis bagi fungsi Judaism sebagai agama. Prinsip-prinsip dasar Judaism yang digambarkan dalam kesusasteraan suci termasuk monoteism yang ketat serta Tuhan sebagai sumber yang maha indah di bumi ini. Tidak seperti banyak agama tradisional dunia kuno, agama Yahudi menekankan nilai manusia dan kemungkinan interaksi dengan Tuhan. Ia telah disahkan oleh penciptaan manusia dalam imej dan rupa dewa. Sebahagian daripada Judaism boleh dianggap sebagai kepercayaan pada kedatangan Mesias yang akan menandakan permulaan kerajaan Tuhan. Tidak seperti agama monoteistik seperti agama Kristian dan Islam. Yahudi tidak mencari dakwah, dengan kata lain, pekerjaan mubalik. Seterusnya. Pihak berkuasa agama menekatkan bahawa ini adalah agama kebangsaan. Walau bagaimanapun, orang luar dari kewarganegaraan yang berlainan boleh menjadi ahli komuniti agama jika suatu upacara khusus giur berlaku sebelum ini telah dimudahkan. Dari sudut pandangan struktur organisasi, sejak penangkapan pemusnahan kuil Baitul Muqaddas yang kedua semasa perang dengan Rom, Judaism tidak mempunyai kawalan tunggal. Dalam komuniti Yahudi di seluruh dunia, kerajaan sendiri wujud yang membawa kepada kemunculan banyak gerakan keagamaan yang sering berbeza dari satu sama lain dalam istilah dogmatik. Di dunia moden, Judaism adalah paling tersebar luas sebagai agama Israel. Juga sejumlah besar penganut
chain ini hidup di Amerika Syarikat, Rusia dan Eropah Barat. Masyarakat Yahudi telah wujud sejak zaman purba di Afrika. Judaism adalah agama monoteistik tertua di dunia sejak hampir 4,000 tahun. Yang pengikut Judaism percaya kepada satu Tuhan yang menyatakan dirinya melalui nabi-nabi kuno. Sejarah Judaism adalah penting untuk memahami iman Yahudi yang memiliki warisan hukum budaya dan tradisi yang kaya. Bagi definisi Judaism, saya akan serahkan kepada Esifina binti Bujang. Terima kasih. Okey, untuk definisi Judaism, next slide. Yahud adalah konsep Yahudi, iaitu terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah Jews, yang kedua Judea dan yang ketiga ialah Judaism. Next. Jews adalah konsep etnik merujuk kepada orang Yahudi, dalam bahasa Hebrew dipanggil Yehudi. Di zaman pemerintahan Rom, kawasan selatan Palestin dinamakan Judea, dalam bahasa Hebrew-nya ialah Yehuda. Next. Nama Judea pula diambil dari Judah, dalam bahasa Hebrew-nya dikenali sebagai Yehuda sebab di situ adalah kawasan suku Judah. Orang yang hidup di Judea dinamakan sebagai Judean. Kemudian istilah Judean ini menjadi Jew dalam bahasa Inggeris. Next. Judaism pula adalah konsep kepercayaan yang merujuk kepada agama Yahudi. Bahasa Hebrew-nya dipanggil Yahudut. Tapi tak semua Jew itu adalah penganut Judaism. Ada juga Jew sekular, Jew atheist seperti Mark Zuckerberg dan Jews yang beriman. Next. Saya akan bercerita sedikit mengenai sejarah untuk definisi Judaism. Okey, menurut sejarah, orang Yahudi yang merupakan sebahagian Bani Israel yang juga dikenali sebagai Israelites. Bani Israel, dan Bani Ismail pula merupakan keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam yang dipanggil sebagai bangsa Semitik, iaitu salah seorang anak Nabi Nuh alaihissalam. Manakala 12 orang anak Nabi Yakub telah membentuk 12 suku Bani Israel. Okey, pada asalnya sekitar abad ke-13 sebelum Masihi, keturunan Bani Israel hidup di Mesir. Selepas itu, Bani Israel keluar dari Mesir ke Kanaan dengan dipimpin oleh Nabi Musa, di mana Bani Israel telah mendirikan negaranya sendiri. Selepas Nabi Musa, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman adalah Raja Bani Israel. Kira-kira tahun 931 sebelum Masihi, Nabi Sulaiman telah wafat. Negara Bani Israel berpecah kepada 10 suku di utara, manakala 2 suku lagi di selatan. Pada tahun 722 sebelum Masihi, negara utara telah dihapuskan oleh Assyria, maka 10 suku tersebut telah menjadi lost tribes. Next. Okay. Pada tahun 587 sebelum Masihi, negara selatan telah dihapuskan oleh Babylon. Penduduk Judah, Benjamin dan Levi dijadikan buruh dan hamba di Babylon. Pada tahun 539 sebelum Masihi, Parsi telah menawan Babylon dan suku Judah, Benjamin dan Levi dibebaskan dan mereka kembali ke Kanaan. Seterusnya, suku yang kembali ke Kanaan tadi, mereka bina kuil suci dan agama yang dikenali sebagai agama Yahudi dipimpin oleh golongan Rabi dan bermulalah penyelewengan ke atas kitab Taurat. Jadi kesimpulannya, Judaism ni didefinisikan sebagai konsep kepercayaan yang merujuk kepada agama Yahudi. Tetapi tak semua orang Yahudi ni penganut Judaism. Ada yang beriman, sekular dan ateis. Walau bagaimanapun, istilah Jew dan Judaism dikenali sebagai Yahudi dalam bahasa Melayu dan bahasa Arab. Perbezaannya ialah Jews merupakan konsep etnik, manakala Judaism pula konsep kepercayaan. Next. Okey, seterusnya untuk sejarah perkembangan Judaism, saya akan serahkan kepada Angeli Marilyn. Thank you. Terima kasih kepada saudari Esafina. Sekarang saya akan meneruskan perbentangan tentang sejarah perkembangan Judaism.
Next. Yahudi berulang kali secara terus atau tidak terus diusir dari kedua-dua tanah air asal mereka dan kawasan yang mereka menetap sebagai kedua-dua imigran dan emigran telah membentuk identiti Yahudi dan amalan keagamaan dengan berbagai cara, elemen penting dari sejarah Yahudi. Patriarch Abraham merupakan migran kepada tanah Kanaan dari Ur Kladia. Yang ketiga, Bani Israel mengalami pemergian beramai-ramai. Ia bermaksud berlepas atau keluar dalam bahasa Greek dari Mesir purba seperti direkodkan dalam kitab Exodus. Kerajaan Israel dihantar kepada pengusiran kekal dan bertaburan pada seluruh dunia atau sekurang-kurangnya kepada lokasi yang tidak diketahui oleh Assyria. Seterusnya, kerajaan Judah telah diusir oleh Babilonia, kemudian kembali ke Yudea dan kemudian ramai yang diusir semula oleh Empire Rome. Penyuraian 2000 tahun dari diaspora Yahudi bermula di bawah Empire Rome. Yahudi telah tersebar sepanjang dunia Rom dan dikeluarkan dari tanah ke tanah dan menetap di mana sahaja mereka patut hidup cukup bebas untuk mengamalkan agama mereka. Selama perkembangan diaspora, pusat kehidupan Yahudi bergerak dari Babilonia kepada Semenanjung, Iberia kepada Poland, kepada Amerika Syarikat dan kepada Israel. Apabila kesatuan Soviet mati, ramai dari Yahudi di wilayah yang dilanda, iaitu refusianik secara tiba-tiba dibenarkan pergi. Ini menghasilkan migrasi besar-besaran ke Israel pada awal 1990-an. Seterusnya, banyak pengusiran semasa zaman pertengahan dan kesedaran di Eropah, termasuk 1290, 16,000 Yahudi telah diusir dari England. Pada 1396, 100,000 dari Perancis. Pada 1421, beribu telah diusir dari Austria. Ramai dari Yahudi ini menetap di Eropah Timur, terutamanya Poland. Berikutan penyiasatan Sepanyol pada 1492, populasi Sepanyol dari sekitar 200,000 Yahudi separuh telah diusir oleh mahkota Sepanyol dan Gereja Katolik, diikuti oleh pengusiran pada 1493 di Sisili, iaitu 37,000 Yahudi dan Portugal pada 1496. Kemudian, Yahudi yang diusir melarikan diri terutamanya kepada Empire Utamania, Belanda dan Afrika Utara. Yang lain bermigrasi ke Eropah Selatan dan Timur Tengah. Semasa abad ke-19, polisi Perancis dari kewarganegaraan sama rata tanpa mengira agama membawa kepada imigrasi Yahudi, terutamanya dari Eropah Timur dan Tengah, iaitu digalakkan oleh Napoleon Bonaparte. Seterusnya, ketibaan dari berjuta Yahudi di dunia baru, termasuk imigrasi dari lebih 2 juta. Yahudi Eropah Timur ke Amerika Syarikat dari tahun 1880 sehingga 1925. Lihat sejarah Yahudi di Amerika Syarikat dan sejarah Yahudi di Rusia dari Kesatuan Soviet. Seterusnya, program di Eropah Timur, kebangkitan anti-Semitisme moden, Holocaust dan kebangkitan nasionalisme Arab, semuanya berhikmat untuk meningkatkan gerakan dan migrasi dari segmen besar keyahudian dari tanah ke tanah dan benua ke benua hingga mereka tiba kembali pada bilangan besar pada tanah air asal mereka di Israel. Revolusi Islam di Iran memaksa ramai Yahudi Parsi untuk melarikan diri dari Iran. Kebanyakan menemui perlindungan di Amerika Syarikat, terutamanya di Los Angeles dan Israel.
Komuniti Israel lebih kecil dari Yahudi Parsi, wujud di Kanada dan Eropah Barat. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan kepada Muhammad Hafiz Saufi berkenaan tentang tokoh terkenal Judaism. Sekian, terima kasih. Untuk bahagian tokoh terkenal Judaism, sebelum saya nak start, saya nak beritahu yang kamera saya tak boleh nak hidup, kamera saya rosak, so saya tak boleh nak tunjuk muka lah. So, mula sekali tokoh terkenal Judaism. Tokoh Judaism terbahagi kepada 3, iaitu Martin Buber, Philo Judaeus dan Rebecca Grace. Seterusnya untuk Philo Judaeus atau dikenali sebagai ahli falsafah Yahudi. Nama beliau dikenal Philo Judaeus, juga dipanggil Philo dari Alexandria. Beliau lahir pada 15 hingga 10 sebelum Masihi dan beliau meninggal dunia pada 45 ke 50 Masihi. Beliau dikenali sebagai ahli falsafah Yahudi berbahasa Yunani, wakil terpenting Yudaisme Helenistik. Tulisannya memberikan pandangan jelas tentang perkembangan agama Yahudi di diaspora. Beliau juga merupakan orang pertama yang cuba mensintesis iman dan alasan falsafah yang didedahkan. Dia menduduki kedudukan unik dalam sejarah falsafah. Dan beliau dianggap oleh orang Kristian sebagai pelapor teologi Kristian. Untuk yang tokoh kedua, iaitu Martin Buber atau dikenali sebagai ahli falsafah agama Jerman. Nama yang diberi Martin Buber. Beliau lahir pada tahun 8 Februari tahun 1878 di Vienna dan beliau meninggal pada bulan 13 Jun tahun 1965 di Jerusalem. Beliau merupakan ahli falsafah agama Jerman Yahudi, penterjemah dan penterjemah Alkitabiah dan ahli gaya prosa Jerman. Falsafahnya tertumpu pada pertemuan atau dialog manusia dengan makhluk lain. Contohnya, dalam hubungan dengan lelaki lain tetapi akhirnya bersandar dan menunjuk kepada hubungan dengan Tuhan. Pemikiran ini mencapai ungkapan dialog sepenuhnya dalam Inch Undu. Untuk tokoh yang ketiga, Rebecca Grace atau dikenali sebagai dermawan Amerika. Nama diberi Rebecca Grace. Beliau lahir pada 4 Mac tahun 1781 di Philadelphia dan beliau meninggal pada 27 Ogos 1869 di Philadelphia. Beliau merupakan dermawan Amerika yang merupakan penyokong pendidikan Yahudi dan perintis dalam penubuhan institusi amal. Grace membesar dengan kecantikan yang terkenal di rumah yang sering dikunjungi oleh pelukis Edward Malbon dan Thomas Sully. Kedua-duanya membuat potret dirinya dan oleh Washington Irving dan Fanny Kemble. Pada tahun 1801, beliau membantu untuk mengatur dan menjadi setiausaha pertama Persatuan Wanita untuk bantuan wanita dan kanak-kanak dalam keadaan berkurangan. Pada tahun 1815, beliau membantu menemui Philadelphia Orphan Asylum di mana dia berkhidmat sebagai setiausaha dari tahun 1819 sehingga 1859. Dan pada tahun 1819, beliau menganjurkan dan menjadi setiausaha Persatuan Ibrani Wanita Ibrani. Seterusnya, impak kepada tamadun manusia saya akan serahkan kepada Muhammad Arif Najmi bin Saharuddin. Terima kasih kepada saudara Hafiz Saufi. Saya ingin membentangkan tentang impak kepada tamadun manusia. Next.
terdapat 4 impak kepada manusia. Yang pertama adalah membantu pencapaian intelektual dunia. Yang kedua, Judaism menjadi sebuah institusi gerejawi. Yang ketiga, seluruh dunia dipaksa mempertimbangkan dan mengorientasikan semula hubungan dengan Judaism. Kesan Judaism terhadap pembaharuan sosial. Next. Okay, yang pertama, membantu pencapaian intelektual dunia. Judaism memainkan peranan penting dalam perkembangan budaya barat. Pembebasan mereka daripada belenggu diskriminasi dan pengasingan dan penolakan pada permulaan era moden difahami oleh ramai orang sebagai batu ujian bagi semua kebebasan manusia. Pemikir Yahudi membantu membawa pencapaian intelektual dunia Islam yang luar biasa ke Eropah, Kristian dan menambah sumbangan mereka sendiri juga. Judaism menjadi sebuah institusi gerejawi. Pemimpin bukan Yahudi yang meluaskan pembebasan kepada orang Yahudi pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 tidak sabar-sabar untuk memberikan kesaksamaan politik. Tetapi mereka juga menegaskan bahawa pembaharuan tertentu dalam agama Yahudi diterima. Dengan transformasi Judaism menjadi sebuah institusi gerejawi, sebahagian besarnya berdasarkan model gereja-gereja Protestan Jerman. Idea-idea dan strukturnya mengambil bahagian dalam persekitarannya dengan cara yang agak berbeza dengan apa yang telah berlaku dalam konfrontasi awalnya dengan pelbagai sistem falsafah. Next. Seluruh dunia dipaksa mempertimbangkan dan mengorientasikan semula hubungan dengan Judaism. Dua peristiwa penting dalam sejarah Yahudi abad ke-20 iaitu Holocaust dan penubuhan negara Israel. Yang pertama adalah tragedi besar orang Yahudi, manakala yang terakhir adalah cahaya kelahiran semula yang menjanjikan kemerdekaan politik, budaya dan ekonomi. Seluruh dunia telah dipaksa untuk mempertimbangkan semula dan mengorientasikan semula hubungannya dengan Yahudi dan orang Yahudi kerana kedua-dua peristiwa ini. Pertimbangan teologi dan realiti praktikal seperti perkahwinan antara agama telah menjadikan budaya agama Yahudi sebagai tempat yang menarik minat ramai orang bukan Yahudi. Next. Kesan Judaism terhadap pembaharuan sosial. Mereka memerhatikan ketidakadilan dalam dunia mereka sama seperti orang lain. Namun orang Yahudi menyadari bahawa ketidakadilan ini bukanlah kehendak Tuhan tapi sesuatu yang harus mereka usahakan ubah. Orang Yahudi mampu membuat tafsiran ini kerana keinginan mereka untuk mencari makna dalam semua aspek kehidupan. Asas agama Yahudi terletak pada tuntutan keadilan dan keupayaan mana-mana orang untuk menyuruh ketidakadilan di mana sahaja ia mungkin berlaku dalam masyarakat. Idea inilah yang membentuk pembaharuan sosial moden. Okey, sekian. Terima kasih daripada kumpulan kami untuk pembentangan pada hari ini.